Nak kat lawan. Kat sini sedikit sana. Dekat sini sedikit sana. Dia beratur. Tak nak gelap-gelap tidur. Dan mana? Okay. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Summa ila sahibul muallif Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Salim bin Alawi al-Malik al-Husaini wa kulli masyayikh wa masyayikhina bi khususi Syekh Yusuf Bakr al-Hasani المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah kita baca dulu doa yang ada di awal muka surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa ka'inun fi 'ilmika aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka 'ilma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah العزيز وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي وافعل كذلك بأحباب أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين آمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan, puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita mengulang kaji kitab Marhaban Ya Ramadan pada siri yang ke 25. Masya-Allah. Siri yang ke 25. Kita berhenti pada muka surat 224 Sambung hari ini 225. 226. 226. Oh, okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi nikmat panjang umur, lalu menambah nikmat itu dengan sama-sama kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu untuk sama-sama kita ulang kaji berkaitan dengan hal ehwal Ramadan dan puasa, dan hari ini berkaitan dengan zakat, zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah ni hanya ditunaikan ketika sepanjang bulan Ramadan ataupun pada 1 Syawal sebelum solat sunat hari raya. Adapun setelah itu maka semua jadi sedekah. Jadi kita akan bahas pada muka surat 226 pada poin H, golongan yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat fitrah dan zakat harta wajib diberikan kepada 8 golongan. Zakat fitrah dan zakat harta. Ini kategorinya samalah. Kalau di luar bulan Ramadan tu zakat harta tu. Ya kan? Jadi zakat fitrah dan zakat harta wajib diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Asnaf lah ni maksud dia tu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Menurut pendapat sebahagian ulama, zakat fitrah boleh diberikan kepada 3 orang atau lebih daripada golongan fakir atau miskin. Menurut pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan juga Imam Ibnul Munzir radhiyallahu anhum rahimahumullah ta'ala, zakat fitrah boleh diberikan kepada 1 orang daripada golongan fakir atau miskin. Itu dia punya khilaf ulama lah. Tapi nak bagi lebih, kalau ikut kesimpulannya, nak bagi pada 8 golongan asnaf tu zakat fitrah dibolehkan. Sebagai ulama kata bagi pada fakir miskin saja. Tapi sebagai ulama kata boleh pada 8 asnaf. Fakir, miskin, orang yang berhutang, orang musafir, lagi siapa lagi? Mu'allaf, ada beberapa tu lah. Nanti dia jelas belakang ni. Kemudian penerimaan kembali atas zakat fitrah yang telah dikeluarkan. Contoh di sini, Umar memberikan atau mengeluarkan zakat fitrahnya kepada Zaid. Yang Zaid tu orang fakir, orang miskin. Belum ni dah bagi tahu kan makna fakir miskin dah ada kan? Dia ada ke? Ada beza antara orang fakir dan orang miskin. Asalnya dah bagi tahu dah. Belum ke? Tak apa, nanti belakang dia beritahu lah. Jadi orang fakir, Umar bagi zakat fitrah kepada Zaid, orang fakir. Kemudian Zaid menjadikan zakat yang diterima itu sebagai zakat fitrah untuk dirinya dan diberikan zakatnya kepada Umar. Dia bagi balik.
maka boleh bagi Umar orang pertama yang mengeluarkan zakat itu untuk menerimanya. Maksudnya dah jadi harta Zaid lah. Jadi Zaid keluarkan semula. Boleh tak nak bagi pada orang yang bagi pada dia tu? Dan dalam hal ni boleh. Hal ini kerana kewajipan seseorang adalah hanya mengeluarkan zakat fitrah, dan hal tersebut tidak dapat mencegah dirinya untuk menerima zakat daripada orang yang telah menerima zakat darinya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad, hukumnya tidak boleh bagi Umar untuk menerimanya kembali. Kemudian perbezaan hukum antara zakat fitrah dan zakat harta. Perbezaan hukum antara zakat fitrah dan zakat harta terdapat pada beberapa masalah. Waktu dalam bayar zakat fitrah adalah terbatas, sedangkan waktu dalam bayar zakat harta tidak terbatas. Zakat fitrah terbatas lah sepanjang Ramadan dan sebelum solat sunat Aidilfitri. Itu terbatas. Kalau bayar sebelum Ramadan tak sah, kalau bayar selepas solat tu pun tak sah. Dia tak dikira sebagai zakat. Terdapatnya hutang dapat mencegah, menggugurkan kewajipan seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah, sedangkan zakat harta maka tetap wajib dikeluarkan meskipun memiliki hutang. Itu beza dia. Kemudian menunda mengeluarkan zakat fitrah di hari terakhir pada bulan Ramadan lebih utama daripada mengeluarkannya di hari pertama pada bulan Ramadan. Sedangkan pada zakat harta, maka yang lebih utama adalah jika langsung dikeluarkan pada permulaan waktunya tanpa ditunda. Ramadan ni yang akhir tu yang terbaik. Tapi lalunya amil ni dia tak nak kan. Sebab dia kata nanti sibuk nak semayang lah, apa orang baru nak datang kat dia. Kita nak kejar yang terbaik tu, afdal tu. Amil kadang-kadang leceh pula. Setengah-setengah tempat lah. Zakat fitrah boleh diberikan kepada satu orang. Hal ini menurut pendapat sebahagian ulama'. Sedangkan zakat harta maka menurut seluruh kesepakatan para ulama' tidak boleh diberikan kepada satu orang. Maksudnya apa? Jumlah yang dikeluarkan tu. Kalau kita bagi zakat, kita kena bahagikan zakat yang kita nak keluarkan tu, zakat harta tu, pada 8 golongan tu. Ada orang miskin dapat, ada orang fakir dapat, ada orang mu'allaf dapat, ada orang, itu zakat harta. Dia tak boleh bagi sedebuk bagi pada orang miskin saja. Tak boleh. Sebab setiap orang tu, setiap asnaf kena dapat bahagian dia. Tapi kalau zakat fitrah, boleh. Yang satu cupak tu kan. Bagi terus pada seorang. Boleh. Dan kalau kita bayar RM8 tu, bagi terus. Pada satu orang. Diperbolehkan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan di tempat beradanya seseorang pada malam Aidilfitri. Sebab tu kita sunat bayar lewat tu. Kita nak tahu malam raya tu kita kat mana. Kalau malam raya tu kita di Selangor, kita bayar di Selangor. Kalau malam raya tu kita di Kelantan, kita bayar di Kelantan. Itu bahas ulama' lah. Setengah ulama' kata wajib bayar situ. Tapi boleh tak bayar awal dekat negeri lain? Boleh. Cuma setengah ulama' ni nanti dia bahas lah khilaf tu kan. Rasanya dah bahas sebelum ni. Kemudian sedangkan zakat harta, maka wajib dikeluarkan di tempat keberadaan harta tersebut, meskipun pemiliknya berada di kota lain. Maksudnya mana dia cari duit, di situ dia bayar. Itu zakat harta. Kalau dia bekerja di Bangi, bayar di Bangi. Ataupun di daerah Bangi lah, daerah Selangor. Sebab dia dah guna tenaga orang setempat. Tiba-tiba dia bayar. Boleh tu boleh, setengah ulama' kata boleh. Tapi dalam ni dia kata wajib lah. Dalam ni kata wajib. Wajib dikeluarkan di tempat berada harta tersebut. Beberapa masalah berkaitan dengan zakat. Mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang telah baligh. Ni penting ni. Sebab ada perbahasan yang selalu orang tersalah lah. Tidak sah bagi orang tua mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang tidak wajib untuk dinafkahi. Maksudnya anak itu bukan di bawah tanggungan dia. Anak tu dah besar lah. Dah bekerja, dah berdikari. Seperti anaknya yang telah baligh. Kecuali anak tersebut mengizinkan orang tuanya
untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, maka hukumnya adalah sah. Dia ada anak yang dah kerja, kemudian dia bayar, masa nak bayar zakat tu, dia bayar dulu untuk anak tu tanpa minta izin. Jadi balik rumah dia kata, ayah dah bayar dah untuk zakat fitrah untuk kamu. Ayah tak beritahu pun. Jadi kata ulama, tak sah hukum dia. Zakat fitrah yang ayah bayar tu tak sah. Sebab bayar tanpa izin anak. Sama macam anak pun. Ayah saya dah bayar dah zakat ayah. Mak semua. Tak bagi tahu dulu. Tak minta izin pun. Jadi dihukumkan tak sah lah. Dia kena minta izin dulu. Dia tak boleh buat surprise-surprise macam tu. Tak boleh. Adapun anak yang belum baligh, baik lelaki atau perempuan, maka wajib bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau anak yang belum baligh, maksudnya duduk dalam tanggungjawab, maka wajib, tak perlu bincang lah, bayar terus. Dan tidak disyaratkan harus mendapat izin, kerana mereka masih wajib untuk diberi nafkah. Jadi nak bahas kat sini, anak yang dah baligh tak baligh ni apa tanda dia? Dia dikeluarkan ni. Tanda-tanda baligh. Ada 3. Yang pertamanya, genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 15 tahun ni tahun hijrah. 15 tahun ni tahun hijrah. Bukan tahun Masihi ni. Sebab usia kita tahun hijrah tu lebih awal. Kemudian keluar mani bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini apabila usia telah mencapai 9 tahun paling awal. Jadi parent kena tanyalah anak, tanda-tanda baligh ni ada ke tak? Kemudian keluar darah haid bagi perempuan jika usianya telah mencapai 9 tahun. Ini seawal usia lah, 9 tahun. Ini tanda-tanda baligh. Kalau dah ada tanda-tanda ni, maka anak tadi tu, kalau kita nak bayar zakat untuk dia, kita kena minta izin dulu. Kemudian faedah yang kedua, wajib berniat ketika mengeluarkan zakat. Sebab tu meja amil tu biasanya ada niat tu, dia suruh kita baca. Jadi dalam ni kata wajib mesti buat lah. Kalau tak ada tak usah. Wajib bagi seseorang untuk berniat terlebih dahulu tak kala mengeluarkan zakat harta atau zakat fitrah. Kerana untuk membezakan antara zakat dan sedekah sunat. Zakat ni nama lain dia zakat, maksud dia nama lain dia sedekah wajib. Sedekah wajib tu maksudnya zakat. Lawan dia sedekah sunat yang kita bagi tu. Dalam istilah bahasa Arab ni sedekah tatawwu', sukarela. Jadi lafaznya apa? Dalam ni juga kita tahu lah. Ini adalah fardu zakatku. Ini adalah fardu sedekah hartaku. Itu lafaz zakat dia. Kita amil kita senang dah bagi dah dialog ayat tu. Baca je. Waktu niatnya, bila nak niat, pada ketika memberi zakat tersebut kepada fakir miskin atau pada saat menyerahkannya kepada wakil untuk mengeluarkan zakat. Wakil itu maksudnya amil. Kalau kita nak bagi sendiri, waktu kita bagi tu, ini zakat saya, kita niat. Setengah kata tak perlu lafaz, dalam hati saja. Tapi nak bagi konkret lah, jelas. Ini zakat kita lafazkan. Kemudian niat mengeluarkan zakat boleh didahulukan sebelum menyerahkannya kepada fakir, miskin atau wakil. Iaitu dengan syarat setelah membezakan antara zakatnya yang wajib dikeluarkan dengan harta yang bukan zakat. Jadi dia dah bagi portion tu dah. Dia bukan petik daripada harta dia ambil kat rumah tu, dia seluk tangan dia dalam tabung tu, ini zakat saya. Tak boleh. Memang dia bezakan. Dah buat kira-kira, ini zakat, ini harta simpan lain. Kemudian faedah ketiga, hukum mengeluarkan zakat fitrah jika dalam bentuk wang. Berupa tu maksud dalam bentuk lah. Dalam bentuk wang. Mengeluarkan zakat fitrah berupa wang, maksud dalam bentuk wang, duit, hukumnya dah tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, hukumnya adalah sah. Jadi yang kita amalkan sekarang ni adalah menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Asal hukumnya kena bagi beras tu. Tapi susah kita. Jadi dipermudahkan. Zaman ni dipermudahkan ikut pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Bayar pakai duit.
Tapi ada anak panah tu, yang lebih utama adalah mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok bukan duit agar dihukumi sah menurut semua pendapat ulama. Jadi kalau kita boleh bagi beras lah. Kalau nak bagi sendiri ceritanya. Tapi kalau kita bagi ikut amil tu yang kena bagi duit. Kemudian faedah 4. Mewakilkan kepada orang lain untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hukum mewakilkan kepada orang lain untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagaimana berikut. Jika saat mewakilkannya adalah setelah masuknya bulan Ramadan, hukumnya sah. Jika saat mewakilkannya adalah sebelum masuk bulan Ramadan, maka hukumnya tidak sah. Dah deal dengan amil awal-awal. 29 Syakban. Saya bayar zakat fitrah sekarang, cakap kat amil tu. Jadi amil pun kata okey. Jadi akad tu tak sah sebab mesti masuk Ramadan dulu. Kecuali jika saat mengeluarkannya dijelaskan terlebih dahulu kepada wakil. Aku wakilkan kepada kamu untuk mengeluarkan zakat fitrahku dan janganlah dikeluarkan kecuali tepat pada bulan Ramadan. Maka hukumnya adalah sah. Bagi awal kamu simpan dulu duit ni. Jangan keluarkan lagi. Itu baru boleh lah. Pesan kat dia. Kemudian faedah kelima, zakat fitrah anak yang dilahirkan daripada hasil zina. Jadi anak hasil zina ni wajib zakat ke tak? Ni bahas ni dia kata wajib. Wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang dilahirkan dari hasil zina adalah ibunya. Yang pertama wajib keluar. Yang kedua yang bayar tu mak dia. Sebab dia mana ada ayah. Dia tak ada ayah. Na'udzubillah. Tapi yang ceritanya anak tu masih lagi diwajibkan zakat. Kemudian faedah ke-6. Suami tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah untuk isterinya. Miskin sangatlah ni. Apabila seorang suami tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah untuk isterinya, maka suami tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Begitu juga bagi isteri, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Akan tetapi jika dia memiliki kemampuan, maka disunatkan untuk mengeluarkannya. Sunat. Dia ada harta. Dia duduk asalnya dia duduk bawah tanggungan suami. Jadi suamilah yang wajib bayar, tapi suami tak mampu bayar. Tapi isteri ni ada harta. Boleh tak dia nak bayar? Maka sunat dia bayar. Bolehlah kalau dia nak bayar. Hal ini menurut pendapat Imam Nawawi. Sedangkan menurut pendapat Imam Rafi'i, wajib bagi isteri tadi mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Suami tak mampu bayar, dia bayarlah untuk diri dia sendiri. Jadi boleh ambil mana-mana daripada dua. Ambil yang susah nak buat lah kan? Yang senang nak buat, senang pula. Susah nak buat, nak bayar untuk dia sendiri, itu susah nak buat. Kemudian faedah ke-7, harta seseorang yang berada pada satu tempat. Dia duduk tempat lain, harta dia kat tempat lain. Macam mana dia nak ambil duit tu, dia nak ambil harta tu baru keluarkan atau macam mana? Apabila harta seseorang pada hari mengeluarkan zakat fitrah berada di suatu tempat, maka perincian hukumnya adalah sebagaimana berikut. Jika jarak antara dirinya dengan keberadaan harta tersebut adalah kurang daripada 2 marhalah, yakni 82 km. Hal ni 2 marhalah ni 82 km. Boleh jamak qasar. Maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi dia kena dapatkan juga harta tu. Kena travel pergi ambil, kemudian bayar. Jika jarak antara dirinya dengan keberadaan harta tersebut adalah telah mencapai 2 marhalah lebih atau lebih daripada 2 marhalah, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini menurut pendapat Imam Ramli, sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Hajar, maka wajib juga mengeluarkan zakatnya jika dia boleh mendapatkan orang untuk meminjamnya. Jadi ada 2 pendapat itulah. Tak wajib. Tapi kalau menurut pendapat Imam Ibn Hajar, wajib pinjam. Wajib pinjam. Nanti bayar balik. Jadi yang senangnya bayarlah. Tapi harta tu jauh. Dalam poket memang tak ada apa-apa. Tu. Kalau boleh usaha bayar. Kemudian faedah ke-8, kewajiban untuk mengeluarkan 2 zakat. Tidak terkumpul 2 zakat pada satu hak milik kecuali pada 3 masalah berikut. Budak yang diperdagangkan, maka wajib bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat perdagangan, zakat perniagaan tadi,
dan zakat fitrah untuknya. Jadi budak di perdagangan ni maksudnya hamba lah. Hamba. Zaman kita tak ada. Jadi hamba ni dia dijual beli. Jadi pada dia tu ada zakat jual beli, zakat perniagaan. Dan dia juga hidup pada satu Ramadan, pada satu Syawal. Maka wajib bagi dia bayar fitrah. Siapa yang bayar ni? Dia punya pemilik dia lah. Tuan dia. Yang kedua, pohon kurma yang diperdagangkan, maka wajib bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat perdagangan dan zakat kurma tak kala masa panen, masa masak lah, masa petik tu. Jadi ada dua zakat. Ini bagi orang yang memiliki pokok kurma tadi, ataupun pokok kurma lah. Zakat tumbuhan dan zakat zakat pertanian dan zakat perdagangan. Dua. Jika seseorang punya hutang duit, maka jumlahnya telah mencapai nisab emas 84 gram. Nisab ni kadar yang diwajibkan kadar yang diwajibkan zakat. Kadar. Nisab ni kadar lah. Maka jika telah berlalu setahun ni haul, cukup setahun, maka wajib bagi orang yang berhutang dan orang yang memiliki uang, orang yang menghutangi, beri hutang, untuk mengeluarkan zakat. Jadi siapa yang berhutang dan yang mengeluarkan hutang, masih juga dia kena bayar zakat. Okey. Kemudian faedah ke-9, yang terakhir dalam bab ni. Zakat harta boleh dikeluarkan dalam bentuk duit dalam dua masalah saja. Seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat harta berupa wang kecuali pada dua masalah. Maka diperbolehkan untuk mengeluarkannya berupa wang. Asal dia, kalau dia ada zakat harta, tak boleh keluar dalam bentuk duit. Tapi dalam hal ni boleh pada dua masalah. Yang pertamanya, zakat perdagangan, zakat perniagaan. Iaitu mengeluarkan zakat seukuran 2.5%. Koma tu maksudnya point tu. 2.5% daripada perkiraan jumlah seluruh harga barang yang ada di tokonya, di kedainya. Jadi memang kena buat kira-kira. Orang berniaga ni kena ada kira-kira. Maka wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab. Kadar yang diwajibkan tu iaitu 84 harga emas 84 gram. Harga emas semasa. Harga emas semasa. Kalau tengok di website zakat tu, ada, kalau KL tu dia ada angka dia sendiri. Kalau Negeri Sembilan ada angka dia. Tengoklah mana kita duduk harta kita. Dan haul telah berlalu dalam masa setahun. Ini bab zakat ni kena ambil tahulah kalau ada perniagaan. Ulama sebut orang yang nak berniaga wajib belajar zakat dulu sebelum berniaga. Bukan dah berniaga baru belajar zakat. Dia kena belajar zakat dulu baru berniaga. Masya-Allah. Pada masalah jubran, iaitu kekurangan atau kelebihan pada kadar zakat yang dikeluarkan, maka kekurangan atau kelebihan daripada kadar zakat tersebut boleh dibayar, dikeluarkan dalam bentuk wang sebagaimana yang telah kami jabar tu, maksud kami syarah lah, bahas secara terperinci dalam kitab karangan kami Fiqhul Ibadah ini kitab lain lah. Dia ada bayar zakat, kemudian dia ada bayar lebih daripada kadar tu. Dia angka tu, kemudian dia tambah sikit, lebih sikit. Jadi yang lebih tu boleh bayar dalam bentuk duit, boleh. Okey. Habis tu bab zakat fitrah. Ada soalan ke? Tak ada kot panjang juga. Okey. Bab terakhir dalam buku ni. Ni bab terakhir, nak khatam dah ni. Boleh baca laju-laju sampai habis. Bab berkaitan dengan solat sunat Adil Fitri. Asalnya bab ni bab Syawal. Tak ada kaitan pun dengan Ramadan. Secara tidak langsung. Tapi ada kaitannya kerana dia adalah penutup kepada Ramadan. Penutup kepada Ramadan. Maka dibahas dalam buku ni juga. Jadi kita bahas solat sunat Aidul Fitri. Ada baru ni ada bahas. Ada kata Aidul lah, kata Idul lah, kan. Macam-macam lah, kan. Ini bahasa-bahasa ni yang gaduh-gaduh sangat, kan. Buang-buang masa.
Pengertian solat sunat Idul Fitri. Dalam kitab ni Syekh guna Idul Fitri. Solat sunat Idul Fitri adalah solat sunat 2 rakaat. 2 rakaat je yang buat lebih. Yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Tarikh dia 1 Syawal. 2 rakaat 1 Syawal. Makna daripada lafaz Aid. Aid. Tulis ni. Tak nampak bahasa Arab dia. Mana pen. Ain ya dal. Ada baca Aid, ada baca Aid. Begitulah. Sebutan dia tu. Jadi disebut lafaz Aid. Diambil daripada Aud. Daripada Aud. Aid ni diambil daripada Aud. Lafaz Aid diambil daripada Aud. Yang artinya adalah kembali ataupun terulang. Aid daripada Aud maksudnya berulang, kembali. Dinamakan demikian kerana solat tersebut terulang-ulang kembali pada setiap tahun. Aidul Fitri diulang-ulang. Sebahagian ulama' lain berpendapat kerana terulang-ulangnya pemberian Allah kepada hamba-Nya, terutama dari segi pengampunan dosa. Itu antara makna lain lah yang ulama' syarahkan. Jadi kena hafal lah. Aid daripada Aud maksudnya kembali. Kemudian faedah kedua, pertama kali melaksanakan solat Aidul Fitri adalah Nabi Muhammad SAW, iaitu pada tahun kedua Hijrah, tahun 2 Hijrah. Kemudian faedah ketiga, pembahagian hari raya. Maksudnya hari raya ni ada beberapa jenis. Ulama' menjelaskan bahawa hari raya terbagi menjadi 4 bahagian, sebagaimana berikut. Yang pertamanya, hari raya yang terulang-ulang setiap tahun sekali, yang disebabkan kerana telah melakukan ibadah puasa Ramadan. Namanya hari raya Aidul Fitri. Ada orang marah ulang hari raya tu, sebab Idul tu masa raya dah. Hari raya. Janganlah marah. Istilah kan, bahasa je. Macam malam Lailatul Qadar. Janganlah cakap malam Lailatul Qadar, sebut malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Bahasa je. Itu pun nak bising-bising. Orang sekarang banyak sangat masa lapang, tak tahu nak bahas apa, bahas benda-benda macam tu. Kemudian yang kedua, hari raya yang terulang-ulang setiap tahun sekali, yang disebabkan kerana telah melakukan ibadah haji. Namanya hari raya Aidul Adha. Adha. Hamzah bukan Ain. Adha tu. Lain pelik bunyi dia tu. Itu raya kedua. Raya ketiga pula, hari raya yang terulang-ulang setiap seminggu sekali, yang dinamakan dengan kerana melaksanakan solat Jumaat. Maksudnya hari apa tu? Hari Jumaat lah. Sebab tu ulama sebut hari Jumaat hari raya secara mingguan. Sebab tu macam mana kita pakai cantik-cantik hari raya Idul Fitri Adha, hari Jumaat kena pakai cantik-cantik juga. Sunat mandi, pakai minyak wangi, banyakkan amal. Kalau orang tak sabar tunggu hari raya Idul Fitri, sambut dulu Jumaat tu. Dulu masa saya kecil-kecil dulu, orang pergi sembahyang Jumaat pakai samping kan. Sekarang susah tengok. Pakai samping pelik pula. Ada majlis nikah. Orang tanya macam tu. Maksudnya memang orang ulama' latih masyarakat dulu tu hargai Jumaat tu macam hari raya. Masya-Allah. Luar biasa. Kemudian hari raya yang keempat, ni subhanallah. Moga-moga Allah Taala guna hari raya di syurga. Yang ini tak kala diizinkan untuk memandang Allah Subhanahu Taala dalam syurga. Ni hari raya yang kita tangguh di dunia, kena sabarlah perjalanan dia nak dapat di syurga. Jadi orang Islam tu tak ada waktu yang sedih tak ada waktu sedih. Sentiasa menanti hari-hari gembira. Subhanallah. Dalil disunatkan solat Idul Fitri. Dalil disunatkan solat Idul Fitri. Maksudnya sunat lah hukum dia. Solat Idul Fitri itu sunat.
Atau dan solat Idul Adha di antaranya adalah firman Allah Taala dalam surah Kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Maka solat dulu baru korban, ni dalilnya. Jangan buat korban dulu baru solat. Kita kalau Idul Adha tu solat dulu baru korban. Kalau korban dulu baru solat, hukumnya tak sah korban tu. Tu syarat dia. Kemudian dalil lain dalam hadis Nabi SAW sebut tertutup bagi kami hilal. Hilal maksudnya bulan sabit. Kalau ada anak nama Hilal, bulan sabit lah tu. Tertutup bagi kami hilal bulan sabit pada bulan Syawal. Maka pada pagi harinya kami tetap berpuasa. Kemudian datang sekelompok orang pada akhir waktu di siang hari, maka mereka memberikan kesaksian kepada Rasulullah SAW bahawa mereka melihat hilal pada malam harinya. Maka baginda SAW memerintahkan kepada mereka seluruh sahabat untuk membatalkan puasa pada hari itu dan keluar berkumpul untuk melaksanakan solat Idul Fitri pada keesokan harinya. Ini kisahnya lah. Nabi suruh sembahyang raya. Dan dalilnya juga didapatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maksudnya dari sahabat, yakni Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW datang ke Madinah, sedangkan pada saat itu penduduk Madinah mempunyai 2 hari yang mereka gunakan untuk bermain-main. Maka Rasulullah SAW bertanya, 2 hari apa ini? Maka mereka menjawab, 2 hari pada zaman jahiliah kami gunakan untuk bermain-main. Main maksudnya bersenang-senang lah, santai-santai, tak buat apa-apa. Maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menggantikan bagi kalian dengan 2 hari yang lebih baik daripada keduanya, iaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Hari kita bergembira lah. Bermain tu bergembira. Keutamaan Hari Raya Idul Fitri dan solat sunat Idul Fitri. Kedudukan Idul Fitri ni macam mana? Di antara keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam Hari Raya Idul Fitri dan tak kala melaksanakan solat Idul Fitri, iaitu sebagaimana telah disabda kalau Rasulullah SAW, maksudnya apabila tiba hari Idul Fitri, maka para malaikat berhenti di pintu-pintu jalan seraya memanggil, berkata, berangkatlah wahai kaum muslimin kepada Tuhan yang Karim. Karim ni maksudnya Maha Dermawan, yang memberi jasa amalan kebaikan, kemudian membalasnya dengan balasan yang besar, yang telah memerintahkan kepada kalian untuk melakukan Qiyamul Lail. Ni bila ni? Pagi raya. Sebab tu ulama kita pagi raya buka pintu. Malaikat masuk. Malaikat singgah. Keluar pergi solat. Jadi malaikat tu ulang balik ni apa yang kita dah buat sepanjang Ramadan tu. Dan apa yang Allah Ta'ala akan buat pada kita setelah Ramadan. Jadi Allah Ta'ala akan bagi balasan, jasa amalan kebaikan, bagi ganjaran. Kemudian ganjaran itu dibalas dengan ganjaran yang besar, yang telah memerintahkan kepada kalian untuk melakukan Qiyamul Lail. Bila ni? Pada sepanjang Ramadan. Ini kata solat sunat tarawih. Jadi bila Ramadan tu kena tarawih lah. Maka kalian pun melaksanakannya. Ni malaikat intiraf ni. Dan telah memerintahkan kepada kalian untuk berpuasa, maka kalian pun berpuasa. Dan kalian taat kepada Tuhan kalian, maka terimalah hadiah kalian. Jika mereka solat sunat Idul Fitri, maka terdapatlah panggilan yang memanggil mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian telah mengampuni kalian. Ni bila pula? Lepas sembahyang raya. Lepas sembahyang raya. Dan maka kembalilah kepada rumah kalian dengan petunjuk, maksud hidayah. Maka dia adalah hari pemberian hadiah, dan hari tersebut oleh penduduk langit dinamakan hari pemberian hadiah. Kalau bahasa Arab kata Yaumal Jaizah. Hari raya tu, hari 1 Syawal tu yang namanya Yaumal Jaizah, hari raya, hari dibagi hadiah. Jadi hari raya tu kena gembira-gembira, tak boleh sedih-sedih. Kalau orang saya ingat balik kampung dulu, kecil-kecil tu, kita letih raya, pusing-pusing rumah orang nak tidur. Nenek kita tak boleh tidur ni. Dia marah tak tidur. Hari ni kena berjaga je. Jadi makan je lah. Sebab menghargai hari raya. Nanti ulama ajar macam mana nak hidupkan hari raya ni. Sebagaimana kita hidupkan Ramadan, ada kaedah menghidupkan hari raya, supaya hari pemberian hadiah tu berganda-ganda hadiah dia.
Kemudian nanti belakang nantilah. Hukum melaksanakan solat Idul Fitri. Hukum melaksanakan solat Idul Fitri adalah sunat. Kecuali jika dinazarkan maka berubah menjadi wajib. Ada orang nazar. Kenapa nazar? Sebab dia nak tambah ganjaran pahala solat. Ada diajar kat awal-awal tu kan. Solat Idul Adha lebih utama dari solat Idul Fitri. Hal ni kerana dalil dianjurkan untuk solat Idul Adha terdapat dalam Quran. Jadi bila solat Idul Adha tu kena cepat-cepat. Sebab Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri. Solat Idul Adha dan Idul Fitri termasuk paling afdal solat sunat jika dibandingkan solat sunat yang lainnya. Hal ni kerana solat Idul Adha dan Idul Fitri merupakan solat menyerupai solat fardu, yakni dianjurkan secara berjemaah. Jadi kalau boleh jangan tinggal. Sibuk macam mana pun, macam dulu kalau kat kampung mak-mak dia tak pergi kan. Kan orang perempuan tak pergi sebab nak sibuk urus dapur. Zaman dululah, sekarang tak adalah kan. Dulu surau pun jauh-jauh. Sekarang dah dekat, sebelah rumah aje kena pergilah. Untuk dilaksanakan secara berjemaah. Yang keduanya, memiliki waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagian ulama' berpendapat bahawa hukum solat Idul Fitri dan Idul Adha adalah fardu kifayah. Jadi wakil bagi yang lain lah kalau kita buat. InsyaAllah. Jadi elok pergi. Kalau tak pergi, so suami tu duduk rumah jadi imam. Macam tahun lepas. Tahun ni tak adalah kot kan. Tahun lepas dah merasa lah. Kemudian perbezaan pendapat di antara para ulama' mengenai hukum solat Idul Fitri. Menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita, Imam Syafi'i, hukum solat Idul Fitri adalah sunat. Berdasarkan hadis di bawah, datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW, maka dia bertanya tentang rukun agama Islam. Maka Rasulullah menjawab, wajib untuk melaksanakan solat 5 kali sehari semalam. Maka dia bertanya, apakah ada kewajipan solat selainnya? Maka beliau menjawab, tidak ada kecuali amalan sunat. Itu dalil bahawa solat kita yang wajib tu solat fardu saja, termasuk solat Jumaat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hukum solat Idul Fitri adalah wajib. Menurut pendapat Imam Istakhri, hukum solat Idul Fitri adalah fardu kifayah. Dia apa beza fardu ain dengan fardu kifayah? Fardu ain amalan yang wajib dilakukan oleh setiap individu perorangan, seperti solat zuhur. Jadi apa yang wajib amal buat, maka ilmunya pun wajib belajar. Sebab tu fardu ain tak boleh lepas dekat orang lain. Ayah dia kata pada anak, kamu belajar dulu fardu ain, nanti kamu ajar ayah. Tak boleh. Ayah kena belajar dengan anak tu sekali. Nanti ayah ikut kamu je. Tak boleh. Itu fardu ain, setiap orang kena buat, kena belajar. Fardu kifayah kata sini, amalan yang wajib dilakukan bagi sesiapa pun tanpa ditentukan, dan jika telah dilakukan oleh satu orang, maka gugur kewajipan bagi yang lain untuk melakukannya, seperti solat jenazah. Dah ada orang buat, kita tak buat, tak apalah. Dulu hampir-hampir saya dengar lah, kedai gunting rambut tu hampir-hampir jadi fardu kifayah. Sebab semua orang bangsa asing kan. Orang Islam tak buka kedai gunting rambut. Jadi hampir-hampir. Tengok dah ada orang Islam makin ramai tu. Tak jadilah fardu ain tu, jadi fardu kifayah. Adakah solat sunat Idul Fitri sunat dilakukan secara berjemaah? Solat sunat Idul Fitri sunat dilakukan secara berjemaah bagi semua golongan dan boleh dilakukan secara munfarid. Munfarid maksudnya sendirian. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut pendapat sebahagian ulama, solat sunat Idul Fitri sama seperti solat Jumaat, harus dikerjakan, wajib dikerjakan, mesti dikerjakan secara berjemaah. Jadi ni kalau kes kita dalam hospital seorang-seorang, tak sempat nak pergi sembahyang Jumaat jemaah, sembahyanglah seorang-seorang tu. Boleh. Sembahyang seorang-seorang dekat hospital, sembahyang hari raya. Boleh buat. Yang penting buat dululah. Waktu solat sunat Idul Fitri. Waktu dalam melaksanakan solat sunat Idul Fitri adalah pada tanggal 1 Syawal. Mula daripada 16 minit setelah terbitnya matahari, isyraq, sampai zawal, yakni azan zuhur. 16 minit ni masuk waktu duha. Waktu isyraq. Setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari tu isyraq lah. Itu istilah. Ada orang semayang sunat isyraq dalam waktu syuruk. Itu hukumnya tak sah. Saya ingat lagi Dr. Wahab almarhum Bangi. Solat sunat syuruk orang semayang dalam waktu isyraq.
kalender tu tulis isyraq kan. Isyraq tu terbit matahari. Dia semayang waktu tu. Jadi kata tak sah. Sebab apa Ustaz? Sebab solat sunat isyraq ni pembuka solat sunat duha. Jadi orang kalau nak buat solat sunat isyraq dalam waktu duha, awal duha tu. Baru buat duha. Setengah doktor kata setengah ulama kata kalau kita buat duha itulah isyraq. Kita buat solat sunat duha, itulah solat sunat isyraq. Tapi ulama beza kan, solat sunat isyraq lain, solat sunat duha lain. Jadi solat sunat isyraq ni buat dulu sebelum duha. Dalam waktu duha tu 16 minit setelah terbit matahari sampai zawal. Azan zuhur dah tak ada sembahyang sunat hari raya. Kalau tak pergi, tak pergilah. Jika tidak solat pada waktu tersebut, maka sunat untuk diqadakkan pada waktu lain. Boleh qadak pula. Cara melaksanakan solat sunat Idul Fitri. Ni boleh hafal lah ni kalau tak tahu. Cara yang paling singkat dalam melaksanakan solat sunat Idul Fitri, seukuran lafaz yang diwajibkan adalah niat solat sunat Idul Fitri 2 rakaat dan niat tersebut dilafazkan dalam hati bersamaan dengan bacaan takbiratul ihram. Lafaz niat kalau menjadi imam musalli sunnata Idul Fitri raka'ataini imaman mustaqbilan qiblah adaan lillahi ta'ala. Sunat tak lafazkan, sunat lafaz dapat pahala sebab sebut benda baik. Walaupun hati kita memang dah kuat dah nak solat, sunat juga lafazkan. Kalau jadi makmum usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini ma'muman mustaqbilan qiblah adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi masa lafaz niat tu dah dalam takbiratul ihram. Cara yang sempurna ketika melakukan solat sunat Idul Fitri pada rakaat pertama. Ni boleh tirulah ni. Angkat takbiratul ihram diiringi dengan niat dalam hati melakukan solat sunat Idul Fitri 2 rakaat. Kemudian membaca doa iftitah. Jangan tinggal iftitah. Jangan tinggal iftitah. Sembahyang tarawih ramai orang tinggal iftitah. Sedangkan iftitah ni kena baca di awal setiap solat tu. Sebelum baca Fatihah, baca iftitah dulu. Macam mana tak tinggal iftitah, imam pun baca laju sangat. Takut tertinggal. Aduh. Ini semua nak habis awal. Jadi ibadah akhir zaman ni ibadah ekspres. Paling singkat, paling cepat. Habis nilai ibadah tu. Sebab tu habis Ramadan, habis 20 tu. Sebab memang nak cepat-cepat habis. Allahu akbar. Kemudian pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali. Ni takbir 7 kali tu. Kemudian barulah membaca ta'awuz, baca a'udzubillah, jangan tak baca, sunat baca. Kemudian baca surah Fatihah dan surah-surah daripada Al-Quran. Kemudian bertakbir, kemudian pada rakaat kedua membaca sebanyak 5 kali takbir. Kan Allahu akbar tu. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Quran. Mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Jadi 7 kali takbir tu 7 kali Allahu akbar, Allahu akbar. Mengeraskan suara pada waktu takbir. Hal ini disunatkan bagi imam, makmum dan munfarid. Orang yang solat sendirian. Bagi lelaki lah, perempuan tidaklah dikeraskan suaranya. Kemudian bersedekap. Sedekap, masya-Allah. Maksud letak tangan tu lah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada setiap kali takbir. Maksudnya jangan lepaskan takbir, luruskan tangan. Tak. Letak balik pada tempat dia. Kemudian membaca ta'awuz, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Waktu membacanya adalah setelah takbir yang ke-7 pada rakaat yang pertama dan setelah takbir yang ke-5 pada rakaat kedua. Kemudian membaca surah Fatihah setelah ta'awuz. Kemudian sunatkan bagi imam untuk membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghashiyah pada rakaat kedua. Jadi ini antara surah-surah yang nak dihafal ni sebenarnya. Kalau anak-anak tu tak tahu nak hafal surah apa, suruhlah hafal surah ni. Okey. Masalah berhubungan dengan cara melaksanakan solat sunat Idul Fitri. Solat sunat bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan bertakbir sebanyak 5 kali pada rakaat kedua. Dan jika jumlah takbir kurang atau lebih daripada ukuran yang telah ditentukan, maka hukumnya adalah makruh. Namun solat tersebut masih lagi sah. Tinggal takbir itu makruh. Solat tu jadi makruh. Tapi sah tak? Sah. Ni kes ni kalau setengah imam dia terlupa kan. Terlupa nak takbir 7 kali 5 kali. Sah tak? Sah. Jangan risau. Tapi makruh lah, pahala kurang. Takbir sebanyak 7 kali yang dimasukkan pada rakaat pertama adalah selain takbiratul ihram.
Jadi keseluruhannya adalah 8 kali takbir. Itu kena kebezakan. Ada orang confuse dah. Angkat takbir tu, takbiratul ihram tu itu asing. Hal ini pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Menurut pendapat Imam Malik, Al-Muzani dan Imam Abu Thawr, takbiratul ihram termasuk hitungan yang 7. Yang kita amalkan di Malaysia ni pisah antara takbiratul ihram dengan 7 lagi takbir tu. Tidak boleh melakukan sujud sahwi kerana sebab tidak bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama atau 5 kali pada rakaat kedua. Kalau tertinggal takbir, tidak disunatkan sujud sahwi. Hal ini termasuk dalam sunnah hayat. Yang ini amalan yang disunatkan dilakukan ketika solat, baik solat fardu atau solat sunat. Namun jika ditinggalkan, tidak disunatkan sujud sahwi. Maka hukum solatnya tetap sah selama mana dia tidak sujud sahwi. Kalau dia sujud, menambah rukun. Batal lah. Jika setelah takbiratul ihram tidak bertakbir sebanyak 7 kali, akan tetapi langsung membaca surah Fatihah meskipun hal tersebut terjadi kerana lupa, maka tidak sunat setelahnya bertakbir sebanyak 7 kali. Dah baca iftitah ke, kemudian baru diulang. Dah baca Fatihah ke, diulang takbir. Ulama kata tak perlulah. Jika dilakukan, hukumnya masih lagi sah. Tapi kalau nak ulang juga sah. Tapi ulama kata tak disunatkan dah. Jika ragu pada jumlah takbir yang dilakukan, maka sunnah untuk mengambil bilangan yang terkecil. Dah takbir 5 ke 6? 5 ke 6? Ambil 5. Ambil 5. Jadi kena khusyuk lah sikit solat tu. Supaya tak lupa. Yang terakhir, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, disunatkan setiap kali melafazkan takbir pada rakaat pertama atau kedua untuk membaca zikir al-baqiyatus salihat, yang mana bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru angkat takbir. Selang-selang takbir tu kita baca dulu doa ni. Baca baqiyat salihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Begitu. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Sabbah, yang dianjurkan untuk membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini salah satu daripada bacaan yang lain. Dan menurut pendapat Imam Al-Mas'udi radhiyallahu anhu, dianjurkan untuk membaca subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla sanauka wa la ilaha ghairuk. Ini doa lain lah. Wallahu alam. Tak boleh habis ni. Satu lagi kelas habis kot ni. Satu lagi kelas. Esok habis dah ni. Dengan Ustaz Umar. Wallahu alam, naqifna walhamdulillah. Ada soalan? Tak ada kot dah. Sini pun tak ada soalan. Jadi kita tangguh di sini. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.